Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa's'al sadrana واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب رب زدنا علما وارزقنا فهما رب يسر ولا تعسر رب تمن الخير برحمتك يا ارحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, yang saya muliakan pada alhamdulillah, baik lagi yang juga perempuan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat bersuara di majelis ilmu mulia ini. Semoga Allah beri berkatan dalam kehidupan kita di dunia, Allah rezeki seni dan usaha kita di akhirat kita berjaya, dapat sama-sama kita dapat rahmat Allah, dapat syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selepas daripada kita daripada yang boleh menikmati rezeki-rezeki daripada kita secara mutang. Pada boleh mutang pula, kalau boleh ada rezeki jalan boleh boleh pakai ikan darat air itu apa ikan darat tak ada air ikan darat. Lepas tu habis boleh mutang, letak kutubit lah ni. Alhamdulillah, harga letak tak tahu apa harga buah. Itu dia panggil apa? Berkusinya dunia dan itulah ada ketika makan, ada ketika buah. Ini punya kata nak boleh duit pula. Buat 3-4 cara nak boleh tak tahu lah. Terus banyak apa? Terus kita nak duit itu secara halal boleh. Kemudian malam ini semoga tajuk semasa kita berada di pada mahsyar. Semasa kita berada di pada mahsyar. Muka surat 21. Ada kitab muka surat 21. Cari jumpa. Kamu baca kita kat sudah baru ketemu. Baru ketemu kat sudah. Muka surat 21. Surat 21. Kata musannaf rahimahullah ta'ala wa nafa'ala bi umumihi wa bi ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dia kata hendaklah kita tahu yakni serta i'tiqad. Berkaitan dengan i'tiqad, dia tak memada tahu saja serta i'tiqad. Jadi amalan kita mengaji ilmu tauhid, ilmu usuluddin, gapo dia? Amalannya i'tiqad. Mu'taqad. Kita mengaji, kita i'tiqad tu namanya kita beramal dengan ilmu tauhid. Kita mengaji ilmu fiqh, kita mengaji, kita buat. Kita mengaji ilmu tasawuf, kita mengaji, kita memperbaiki diri. Kita mengaji ilmu tajwid, kita mengaji, kita baca wikinya. Itu panggil beramal dengan ilmu tajwid. Ngaji
Patibaknya macam itu. Jadi ilmu tauhid patibaknya i'tiqad, duduk di hati, di rumah di hati, di teguh di hati. Ngaji fiqh perbuatan amalan zahir. Ngaji tasawuf perbuatan pendidikan. Itu amalan batin, amalan hati. Kalau waktu di hati, waktu dia sifat-sifat Allah dan masuk sifat-sifat Allah. Jadi setiap ilmu ada amalannya, ada cara patibaknya. Hendaklah kita tahu, kita orang mukallaf bahwasanya haru di pada mahsyar. Perkara susah di pada mahsyar. Susah sebab peluk, susah sebab panas, susah sebab dahaga, susah sebab tak jumpa wali, tak jumpa sain, tak jumpa laki bini, tak jumpa anak di pada mahsyar. Susah menunggu keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak susah pada masyarakat. Pada masyarakat susah daripada kubur. Dia kau susah. Nah dia lah haru kesusahnya daripada masyarakat. Perkara yang amat besar. Perkara yang amat besar ujian. Perkara yang amat besar pada amat besar ujian daripada masyarakat. Sehingga orang amat besar ujian daripada masyarakat. Teruk tak teruk. Sehingga berkata orang-orang kafir. Sehingga berkata orang-orang kafir. Orang kafir ni orang bukan Islam. Orang kafir ni maknanya orang bukan Islam. Orang Yahudi, orang Kristian, orang agama Buddha, agama Hindu, agama semua matahari, semua bulan, semua tokong, semua batu, semua pakaian. Berdasarkan semua lembu ada. Semua lembu. Itu semua tu masuk dalam golongan orang kafir. Kafir namanya dia panggil apa? Hak bukan Islam. Dia kata orang kafir, dia kata, hai Tuhanku, sebab susah tu, beri senanglah akan daku, wila senang, buatlah keputusan. Duk tunggu saja ribu-ribu tahun ni, tak akan neraka ke syurga. Puak kafir ni pakat minta, wih cepat-cepat Tuhan buat keputusan. Hingga sampai mana? Dijanjikan kepada neraka pun. Walaupun masuk neraka pun tak apa lah, dia kata. Dia makan neraka ni sendiri kepada masyarakat. Bawa pada susah tu. Walaupun dia kata neraka tak apa. Dia kata neraka asalkan buat keputusan. Nah, supaya susah tunggu tak tahu keputusan masuk ke apa tahap masuk ke tak masuk ke tunggu saja. Nah, tunggu saja untuk beres saja, urung saja 4-5 tahun tak tahan juga. Walaupun go ada aku teruk lagi. Nak ayat kata sebab susah tu. Orang kafir boleh kecek kata walaupun ke neraka sekalipun. Bandingkan tu mana? Kita hidup pun besok kecek. Kita orang hidup ni besok kecek ketika kita sakit dulu. Kita sakit teruk, sakit siapa anak cucu tak apa padu lah. Sakit biasa tak apa lah, sakit demam 2-3 hari, demam seminggu 2, ada lagi orang padu orang bercara. Cuba sakit sampai 5 dia tahu. Tak boleh buat apa, tak boleh kerja pun. Dia tak kata lepok kecil pun kena orang. Tolong basuh, bengkok pun kena orang tolong basuh, nasi kena orang tolong suap. Lagu mana hati kita? Satu hari, satu ketika tak ada kerja. Nak makan nasi pun tak ada suap. Nak bengkok kecil pun tak ada orang nak basuh. Dia mau cemuh, anak cucu cemuh. Bini pun bini cemuh. Kalau untuk laki cemuh, tu muncul tak di bini lain. Kalau bini pun bini cemuh, tu muncul bini tak di lelaki lain. Di pasok di majlis di lelaki lain. Contohnya kita rasa hati lagu mana? Kita rasa hati ketika ya Allah matilah daripada hidup. Dia tak ingat itu mati itu teruk pada hidup lagi. Sebab apa? Sebab susah tu. Tinggal siapa yang berani minta. Kata ya Allah matilah lebih baik pada hidup. Hidup susah ni nak makan pun susah, tak ada macam nak berok pun susah, tak ada macam nak kencing pun susah, tak ada macam. Tu hingga sampai orang yang begitu dia cita-cita dia akan mati daripada hidup. Sebab apa? Sebab hidup pun hidup tak sepenuh. Hidup tak ada nikmat. Dia dalam hidup kita ni dua, tak ada nikmat.
Satu, kesihatan, sihat. Yang kedua, muda. Semasa kita muda ni, ikut wak sedap aku, ikut makan sedap, bini pun sedap, lelaki pun sedap. Hak muda tu, dia tua-tua tak sedap kan lelaki. Buat busuk kelandu lah, betul-betul. Lelaki buat busuk kelandu. Cuba tanya orang tua-tua. Tak boleh lelaki dah, dia hidup kat cucu lah. Dia buat busuk kelandu. Tu mana kata, dalam dunia ni, kesedapan semasa muda. Semasa kita muda, yang kedua semasa kita sehat. Sehat sampai tu bagi sehat ni besar daripada kaya lagi. Besar daripada nikmat kita ni sehat. Sehat mak, sehat wal afiyah. Nas'aluka as-salamata wal afiyah. Kita minta selamat, minta afiyah. Besar pada kita ni. Besar daripada kekayaan ni. Nikmat ni sebuah diri. Apabila orang sehat, tua muda, tu sedap dunia. Dunia sedap. Buat kereta pun sedap, buat motor pun sedap, likok pun sedap. Buat kebun pun sedap, makan pun sedap. Dia sampai nasi dengan budu pun. Sepuyuk tu duk gatok main-main. Puyuk. Pakai nasi dengan budu sama belajar umur tepuh. Tu dah. Umur tepuh jelah. Sepuyuk tu pada gatok main-main. Tak pakai lagi duk gatok sepuyuk. Sebab apa? Sebab sana ni sihat. Sebab ada sihat, sebab muda. Dia muda makan main-main. Nasi puyuk makan main-main. Dia kata, cuba tua tengok. Tengok laut ni tak lalu. Tengok laut ni tak lalu. Sebab dia main tua. Bagi kau nak hilang. Nikmat tu dia tu kau nak hilang. Kau nak habis. Apabila habis rezeki, siapa aja habis rezeki, matilah kita. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datanglah ajar mereka itu, manusia tak boleh minta tangguh. Walaupun satu saat. Ini baru-baru kita tengok dalam berita satu kapal jatuh ke air, mati setiap kapal ni pun dua orang. Dari apa yang kapal Indonesia tak tahu sebab apa. Apabila siapa ajar, tak kapal tu boleh jadi. Benda boleh berlaku, tak kapal jatuh, tak tahu sebab apa. Kadang-kadang jatuh luka korek pun jatuh, mati. Tak ada maksud. Dia panggil apabila siapa aja putuslah rezeki, habis rezeki. Malaikat Jibril Mikail hak wi rezeki, hak bagi rezeki. Malaikat Mikail kita tengok rezeki di lain tak ada. Ni jatuh tak ada, ni hulu tak ada, ni hilir tak ada. Maknanya orang siapa aja. Tu siapa aja. Kadang-kadang serak-serak boleh jadi mati. Kadang sakit mati. Kadang tapi kita nak minta sakit mati dia taubat. Dia kira. Kalau untuk sihat oleh-oleh ni mati tak ada nak kira. Tak ada nak minta maaf, tak ada nak panggil apa. Sampai tu sakit pun ada nikmat juga. Mungkin kata sakit ni kita kata teruknya sakit tu ada. Kadang-kadang sakit tu nikmat tak? Nikmat apa? Nikmat dia kita khabar. Nak mati tu tak ambil sakit tu nikmat. Nikmat dia kita taubat, dia kita wasiatkan, dia kita usiat, dia kita lucu dia ni dulu. Untuk sakit nak 4-5 hari nak mati, sakit waktu sebulan nak mati. Jadi dia buat putusnya masalah sebelum kita nak hijrah kepada alam akhirat. Kalau duduk dia segar sangat, tengah-tengah nak makan nasi mati, tengah-tengah nak buat kereta mati, tengah-tengah baru nak nikah mati. Jadi tak ada nak buat persiapan. Sebab itu dalam sakit pun ada nikmat dia. Dalam ujian pun ada nikmat dia. Ni contohnya hak lepas mari dah ujian Covid. Ada orang minta Covid pula sebab boleh duit. Ada yang Allah minta kaya lagi Covid tu. Nayuk janji nak win 15,000 pula contohnya tapi tak boleh. Boleh sekat 15,000. Ada orang minta khas tu mana kata dalam ujian tak ada nikmat. Kita nampak ujian teruk tapi Allah minta tu je. Sebab ada orang dapat nikmat. Ada orang dapat duit sebab Covid boleh duit 15,000 seorang, 20,000 seorang tu tak kira pakan randai hak entah pula. 40,000, 20,000 ada orang minta duit Covid pula sebab boleh duit. Dalam ujian tu ada nikmat. Dia Tuhan buat apa-apa tak sia-sia. Tak ada sia-sia dia panggil apa? Kejadian Allah, hak Tuhan buat tu, hak Tuhan takdir tak ada benda hak sia-sia. Cumanya kadang-kadang kita nampak, kadang-kadang kita tak nampak. Kadang-kadang manusia ini dapat kaji, kadang-kadang manusia tak sampai kaji. Itu bagi berkata orang kafir, walaupun susah dia tu, walaupun dia kata ke neraka pun, jika aku pada neraka aku tak apa lah.
minta Tuhan buat putusan. Maka tak kala bersyafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhan Nabi Muhammad pada menceraikan dan pada menyelesaikan antara mereka itu manusia, antara mereka itu ahli mauqif manusia dan jin yang berada di pada masyarakat. Nabi kita buat rayuan, Nabi kita minta syafaat, ketika itu Nabi kita sujud di bawah arah 40 hari. Sujud tak bangun-bangun. Kita siapa Tuhan, perintah suruh Nabi kita akid pada, minta lah Tuhan terima mereka. Hak mana Nabi minta syafaat. Nabi minta hak besar sekali di situ, iaitu minta Tuhan bagi apa? Berlakukan mahkamah keadilan. Maknanya Tuhan perintah malaikat buat mai kenu untuk imam, untuk buat pusat. Apabila imam dapat pusat. Apabila imam dapat pusat hak mana berlaku, hak mana syurga. Hak berat sebelah kebaikan dapat pusat tekek masuk syurga. Hak berat sebelah kejahatan dapat tekek masuk neraka sama Allah. Itu dia hak sama berat dengan kasih sayang Tuhan itu juga boleh syurga. Hak sama berat. Sama berat, dia sama banyak. Hak jahat pun ada, hak baik pun ada. Tiba-tiba sama berat. Sama berat ni kata ulama Tuhan boleh syurga juga. Itu kasih saya Tuhan. Kalau bawa masuk dalam syurga juga. Kalau sama berat, tak kuat dah sama berat. Takut berat kejahatan kita. Maka Tuhan pun menyuruh akan malaikat. Dan setelah Tuhan terima syafaat Nabi, Tuhan perintahkan malaikat. Sifat malaikat ni dia tak terhadap kepada Allah sama sekali. Sejak Tuhan jadi, siapa hari dia mati sedunia akhirat, dia tak ada terhadap kepada Allah. Tak makan, tak minum, dan sentiasa taat, sentiasa buat amal ibadat selama-lamanya. Sebab malaikat dia tak ada nafsu. Dia tak ada nafsu. Syaitan boleh tipu ni. Tu malaikat. Malaikat dia tak ada nafsu, dia ada akal. Lepas tu amalan dia sentiasa. Kalau hak zikir sama. Kalau hak rokok sama. Kalau hak sujud sama. Kalau hak tasbih sama. Sampai mati dia. Sampai ke mati dia. Sampai ke akhir hayat dia. Habis malaikat mati juga malaikat ni. Golongan malaikat mati. Hingga sampai Jibril, Mikail, Israfil pun mati. Mati semua. Setiap benda bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap benda bernyawa pasti merasai akan mati. Walaupun malaikat sendiri pun mati. Malaikat mana? Malaikat Tuhan suruh malaikat yang menanggung arash. Malaikat menanggung arash ni berapa orang sekarang? Iaitu sebut dalam kitab 4 orang. 4 orang malaikat hak kasar-kasar, hak hebat-hebat, hak gagah-gagah, duk tanggung arah yang paling besar. Makhluk Tuhan akan buat yang paling besar. Besar pada langit lagi, besar pada bumi, besar pada syurga. Arah ni sebagai atap syurga, vakum syurga. Dicahaya dalam syurga ni dengan cahaya arash. Tak ada matahari. Syurga ni cerah dengan mahligai syurga dengan cahaya daripada arash. Arah hijau, warna hijau itu arah. Malaikat yang menanggung arash. Tuhan perintah pada malaikat menanggung arash. Kali ini 4 orang. Lepas tu apabila tiba kiamat, langit kocok, langit buntuk, bumi hancur ni, arah dia tak hancur. Dia kocok. Masuk kiamat tu arah kocok, banyak dia tak hancur semua. Semoga arah ni masuk dalam 10 kali Allah, kecuali 10 kali tak nasab, termasuk arah kursi. Syurga neraka, roh tak nasab. Lepas tu kena hidup ahli buzana, jasa ambiya, jasa mati syahid, itu masuk dalam benda-benda 10 kali tak nasab. Sampai itu di hari kiamat, benda ni 4 orang malaikat kena tambah pula jadi 8 orang malaikat menanggung arash. Wak ni mati akhir sekali. Wak malaikat tambah arash, wak aku mati juga. Mati akhir sekali. Itu mati akhir sekali. Dia tak mati dengan tiupan sunai sekekal dah. Dia mati sebab tu hemat nyawa. Sebab dia panggil dia apa? Malikul maut. Sebab tu juga malikul maut mati juga malikul maut. Mati juga dengan sebab malikul maut. Dia ambil nyawa dia sendiri. Dia sendiri ambil nyawa dia sendiri. Sebab itu maka menanggung akannya. Dan buat malaikat hendak tanggung arah tu, pikul arah tu.
Buat pergi mana? Buat pergi kepada mauqif. Apa mauqif? Pada masyar. Buat pergi arah duduk jadi fakung pada masyar tu bagi tujuh jenis manusia boleh duduk, boleh berada di bawah bayangnya arash. Sebab satu ketika Tuhan perintah arah suruh malaikat tipu tangguh letak di pada masyar untuk jadi teduh orang-orang beriman, orang-orang Islam. Yang tidak, yang apa? Orang-orang beriman, orang Islam yang beramal sebagai amal yang soleh. Pak pasti itu ya ada satu bayangan itu. Sebab daripada masyar ada 3 bayang. Satu bayang arash. Puak ni ada sebutkan dalam hadis 70 ni. Salah satunya kemungkinan insya-Allah masuk puak kita mana ni, iaitu puak wahi dengan masjid. Puak wahi boleh alih masjid. Maksud apa? Maksudnya puak wahi dengan sembahyang puak. Siapa masuk waktu pergi sembahyang puak, masuk waktu sembahyang puak, masuk waktu sembahyang puak. Puak ni paling boleh salah satu golongan boleh duduk di bawah bayang arash. Salah satunya orang muda, besar dalam banyak doa, banyak orang molek, banyak orang baik, orang muda. Begitu juga orang yang apabila orang tino hajat zina dia tak buat zina. Ataupun selagi walaupun tafsir selagi apabila orang tino hajat nikah dia tak buat. Nikah kita ada bini dah ni. Orang tino hajat nikah, nak kita pula tak ada kita sore aku tak ada orang nak tanggungjawab. Mungkin nikah tu sebab nafsu ni mana kita nak. Orang jangan beritahu diri, kaimuk lagi, kairo lagi. Tiba-tiba dia tolak, kata dia tak mampu nak tanggungjawab. Orang ni boleh berbicara orang juga, orang bayar. Sebab dia nikah dia tu nikah kerana agama, bukan nikah kerana nafsu. Banyak lagi yang perlunya pemimpin yang adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Mana pemimpin yang tidak fasik, yang tidak mengerjakan maksiat, boleh duduk di bawah bayangan arah juga. Pemimpin yang adil, sultan yang adil, raja yang adil, imam yang adil, boleh duduk di bawah bayangan arah juga. Dan didatangkan dengan syurga di sebelah kanan arash. Suruh malaikat tanggung syurga siapa, tunjuk siapa. Kau akan syurga tu nampak syurga semasa di pada masyarakat. Bawa duduk sebelah kanan arash. Dan dengan neraka Tuhan perintah malaikat pergi tipu neraka tu besar malaikat boleh tipu neraka, boleh tanggung neraka. Malaikat pergi tipu syurga letak kanan arash. Malaikat ni ditanggung syurga, ditipu neraka tu letak di sebelah kiri arash. Jadi orang nak masuk syurga tu bidadari hidup seronok, bidadari hidup lambat, bidadari hidup di tuan orang dan dia. Malik semua di tuan orang tu orang tiket masuk syurga. Tapi orang yang dapat tiket masuk neraka ni, 1000 tahun perjalanan dengan sewapi neraka. Dah wakil. Sewapi neraka, sewapi jumpa dengan sewapi orang kuat, orang orang. Api kebakaran bukit, kebakaran rumah bakar, bunyi sawa api pun ada sawa. Jadi orang yang dapat tiket masuk neraka ni 1000 tahun duk bunyi sawa api neraka. Sebuah sawa api neraka bergerak nak pakai tu bunyi 1000 tahun perjalanan. Puak ni lemuk lutut dan leher, lemuk lutut. Supaya kita dengar suara gimah di bukit kita masuk bukit suara diri dengar suara gimah. Dengan suara gimah lemuk lutut dan leher nak lari ke mana? Gimah 3-4 ekor. Contoh ni. Nak lari tak lari. Jadi lemuk lutut. Begitulah ahli neraka. Setelah dia dapat tiket neraka, jadi lemuk lutut. Teriaklah dia, menangislah dia. Teriaklah dia, teriak nangis susah. Supaya dia dapat putus asa, dapat manisan, dapat masuk buk talak cium. Kena perahan cium, kena masuk buk talak cium. Teriaklah dia, nangislah dia. Susah di atas perbuatan. Tapi susah sini ada guna lagi. Ada guna. Susah di akhirat ada guna. Lalu tu puak dapat tiket masuk neraka, dia minta nak teriak ni. Teriak. Balik zaman dia teriak. Yang nak teriak dia. Saya teriak siapa anak kau habis kering. Siapa anak kau kering. Mengalir jadi sungai. Balik zaman dia tak ada CST pun. Tak ada nyanyi. Tak ada pasal nyanyi. Kering. Mereka dah papiau masuk neraka juga. Itu dia. Lepas tu dia kata, puak dia ada teriak ni.
Kalau dia mau tiok semua ni di dunia ini, dia boleh tak kena masuk neraka. Mau tiok lagu ni sesat lagu ni, tak kena masuk neraka. Tapi tak ada dia mau tiok tepat ke apa? Tepat hak yang tak terima. Di akhirat Tuhan tak terima. Kalau dapat keputusan syurga lah. Kalau dapat keputusan neraka pun neraka. Teriak setengah malam pun Tuhan tak nyanyi. Malaikat dia tak nyanyi. Tapi itu nak teriak sini, tapi teriak kerana Allah lah. Bukan teriak sebab tu laki mati, bukan teriak sebab bini mati, teriak kerana Allah. Lepas tu, dan dilantarkan makhluk bagi periksa amal. Lepas pada tu, tengok belakang lah. Hak neraka pun tengok neraka pun nampak neraka dah. Hak syurga pun nampak neraka. Lepas tu lun. Makna lun nak masuk syurga, dapat tiket syurga ke, dapat tiket neraka. Tapi surat tu dah ada. Surat catat teks. Buku catat teks sebelah kanan yang mereka tulis. Mereka tulis berat. Tebal balik mana banyak surat terbaik ke, banyak surat kena kejahatan. Dah ada dah. Sebab di akhirat kena baca. Semua orang kena baca. Lepas tu surat tu malaikat timbang surat tu. Surat buku amalan kita timbang kalau dari kilo dalam neraca di akhirat. Timbang kalau berat buk sebelah berat surat tu baik ke, kita dapat tajak syurga. Habis semua satu depan ini sejak daripada Nabi Adam sampai kiamat ni boleh pun semua jadi saksi semua. Sobat pemilihan. Dam bagi dia pun kau kena you jawab kena. Kau tak kena you tak kena. Jadi pada masa itu lama-lama boleh saksi semua orang tahu dah. Kau masuk surga orang pada masa itu tahu dah. Saksi pakai jadi saksi dah. Kau masuk neraka orang juga pakai jadi saksi dah. Tapi di kalangan umat Nabi kita ni sebanyak mana orang masuk surga. Di kalangan semua manusia hak boleh masuk surga 120,000 sah. Itu 10 kali kita. Semua sejak umat Nabi ada sampai umat Nabi kita hak boleh masuk surga semua ni banyak mana? 120,000 sah. Dalam 120,000 sah banyak-banyak. Dalam syurga umat Nabi kita ni sah naisa 120,000 2/3 ni banyak mana? Sah naisa 120,000 iaitu 80,000. Banyak. 80,000 ke apa? Bukan 80,000 orang. 80,000 sah hak boleh masuk syurga di kalangan umat Nabi kita saja. Hak lain pada tu 40,000 lagi itu campur semua. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, Nabi Isa. Duk dia punya 40 sah umat di bawah. Tapi hak banyak sekali umat Nabi kita. Hak masuk neraka sebetulnya banyak juga. Hak masuk surga pun banyak umat Nabi kita. Sebab umat Nabi kita ni dikatakan ummatul marhumah. Umat dia Tuhan saya. Setelah Nabi itu orang yang paling Tuhan saya, umat yang paling Tuhan saya umat Nabi. Dari mana kata Tuhan saya? Umat Nabi ni ukat yang terlalu banyak. Ukat. Kalau umat dulu ukat taubat tak ada. Kalau buat maksiat, buat jahat, kan mati lagi. Kalau umat ni deraka kepada Nabi, Tuhan menasah dengan ribut, menasah dengan bumi, gepor bumi. Dan kadang-kadang menasah orang jadi keluar semacam umat Nabi Musa, umat Nabi Musa. Orang jadi keluar, kan nasah lalu. Umat dia pada Nabi. Tapi umat Nabi kita ni tak semaya Nabi ukat ni. Tak semaya, tak puasa, hak mabuk, hak mana? Ukat dia boleh taubat. Boleh taubat. Selama mana nyawa tak sampai di batal lepu, selama mana matahari tak naik sebelah balik jatuh. Lalu ni bagi timur dalam kajian Nakwit Hayasa. Lu kaji dunia ni jalan derah pada dulu. Matahari ni jalan derah, masa ni jadi derah. Kemungkinan dia kata Nakwit Hayasa Amerika. Dia kata kemungkinan satu hari dia baru kaji. Dalam Islam ayat lama dah. Matahari ni akan naik jatuh satu hari dekat kiamat. Dalam kajian Amerika sendiri buat kajian sekarang ni kata satu hari matahari akan jatuh.
Sebab dia kecil daripada ilmu panggil darasat, kuasa ilmu darasat. Kuasa dalam Islam panggil ilmu falakiyah, ilmu falak. Dalam ilmu saya panggil darasat. Nak darasat, buat darasat dia kaji semua, bulan bintang. Dia kaji kata matahari ni kemungkinan paidah. Dia kata dalam setelah dia. Dalam akidah Islam tak mau dah. Beribu tahun dah dia. Kata satu hari alamat kiamat ni matahari nak jatuh. Tanda-tanda pintu taubat. Bila matahari nak jatuh? Setelah Kaabah ni tak ada orang tawaf. Kaabah ni tak ada orang tawaf sampai buka. Lalu dekat-dekat nak berlaku dah. Masa kau ni kita tengok Kaabah tak ada orang. Tu tak ada orang. Lalu tengok jadi ramai bulan. Buka bulan, kau ramai bulan. Jadi apabila tiba kiamat, Kaabah ni tak ada orang tawaf. Satu hari di zaman Nabi Isa AS, selepas Nabi Isa mati, selepas Nabi Isa wafat, Tuhan akid Kaabah naik lagi. Akid Kaabah dengan makna Tuhan akid Hajarul Aswad, orang kucing. Akid batu tu, batu Al-Aswad yang asal daripada surga. Akid orang lain ada surga sebenarnya. Dekat batu dinding Kaabah, batu Kaabah tu. Batu tu panggil buak munafik. Buak stokor sampai dilempar dalam laut. Dia panggil laut Yaman. Lempar dalam laut. Semasa tu, selepas Nabi Isa mati, Kaabah tak ada. Manusia pun dalam keadaan lupa cita, dalam keadaan pusing. Lepas tu tak lama lah Tuhan buat naik matahari dan jatuh. Tapi Tuhan lah buat naik matahari dan jatuh. Bukan yang nak jatuh tu oleh naik. Dia buat naik sekerat lah. Buat naik sekerat sampai zuhur dia tengok turun boleh jatuh klik. Jadi orang khabar, tak khabar. Selamat ke hari biasa. Tapi ada alamat dia. Sebelum matahari nak jatuh ni, alamat dia gelap 3 hari. Gelap 3 hari, 3 malam gelap. 3 hari, 3 malam maknanya macam masa sehari 24 jam, 2 hari 48 jam, 3 hari lebih kurang 72 jam tak silap. Itu dia. 72 jam. Dalam masa 72 jam matahari tak naik. Duduk mana matahari tak naik? Duduk sujud kepada Allah di bawah bayang aras, di bawah aras. Duduk sujud, duduk teriak. Matahari itu teriak. Teriak, nangis, dia tahu lah. Kata dunia ni nak hancur. Dunia ni sampai umur dia lah. Tu matahari teriak. Tapi orang tak khabar, dia selamat situ. Dia tak khabar situ, dia selamat situ. Dalam masa susah pun dia selamat. Tu dia. Dalam masa susah pun dia selamat. Orang tak khabar, selamat situ. Ada mabuk situ juga. Masa orang susah, dia tak kira mabuk dia. Masa orang susah, dia tak kira. Dia kira panggil kehidupan peribadi dia dan sebagainya. Setelah itu, di pada masyar Tuhan dilantarkan makhluk bagi periksa amal semua. Amalan kita ni kena cek aku. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hak kejahatan walaupun sebesar biji zarah, Tuhan cek kaki orang. Hak kebaikan walaupun manusia tak tahu, sedikit lah kebaikan kita, sedikit lah. Nah, kita kesian kucing, beri makan kucing ya, nasi semakuk ikut kucing tadi kau. Tu dia. Kita tak murid tak semua ni. Semua tak murid tak semua tadi kau. Tu dia. Semua baik kita tak dapat semua tak. Tuhan kira. Walaupun sebesar biji zarah, Tuhan kira. Di segi pahala pun Tuhan kira, boleh kira. Di segi dosa pun Tuhan kira. Itu dia. Cek halusi benar. Supaya apa? Supaya di akhirat Tuhan nak menunjuk sifat keadilan Tuhan. Tuhan yang adil sungguh. Hak masuk surga ni dengan rahmat Tuhan. Tuhan saya sungguh masuk surga ni. Habis kira, habis halusi. Habis Tuhan tolong dah. Nabi tolong, ulama boleh tolong, orang Israel boleh tolong, anak Afiq boleh tolong. Habis pertolongan dah. Tak ada orang nak boleh tolong, baru masuk neraka. Panggil masuk neraka ni sebab keadilan Tuhan. Habis-habis Tuhan nak tolong. Sebab kita mati duduk dalam kubur, orang boleh tolong lagi. Boleh tolong baca Al-Quran, boleh tolong hadiah mana, boleh tolong supaya hadiah, boleh tolong sedekah niat mana. Boleh tolong kita mati. Tapi masuk neraka dia buat pasal apa? Pasal keadilan Tuhan. Tuhan tolong cakap dah, Nabi pun tolong, ulama pun tolong, Tok Guru pun tolong, orang kampung pun tolong. Dia saja dia tak ampuh. Dia tak ampuh jadi orang baik. Peluang untuk jadi orang baik banyak jalan.
tapi dia tak mau sanggup. Masuk syurga cara mengaji pun tak mau, cara sembahyang pun tak mau, masuk syurga cara bekerja agama pun tak mau, waktu tak mau, hak ni tak mau, nak duduk kerja jelek, tunggu gelap. Gelap tunggu cerah. Cerah tunggu gelap tunggu cerah. Di segi agama tak buat kos kalau ngatur dia pandai kan dia tu banyak agak adil kan. Kalau dah sampai agak adil nak pun berakor sama-sama. Allah nak banyak ni bagi harap-harap boleh masuk juga. Sebab peluang yang itu banyak peluang. Masa hidup pun ada peluang, masa kita mati pun ada peluang. Peluang boleh orang tolong, boleh tolong baca Yasin, boleh baca qul di kubur, boleh tolong buat arwah, boleh tolong sedekah untuk minyak mana dan sebagainya. Banyak jadi. Tapi pasal apa masuk neraka? Pasal dia sendiri tak mau. Dia sendiri tak mau. Jalan hidayah tu banyak. Jalan untuk masuk surga tu banyak. Maka bermacam-macamlah mereka itu ahli mauqif, orang yang manusia berada di pada masyarakat. Ahli mauqif. Ya ahli mauqif yang sudah berarti manusia. Mereka itu ahli mauqif, orang berada di pada masyarakat macam-macam. Setengah daripada mereka itu mereka yang tidak diperiksa akan dia, mereka tak kena cek. Ada di orang di pada masyarakat tak kena periksa, tak kena cek. Tu cepat macam tu. Tak kena periksa. Kalau kena cek, kalau kena periksa siap. Kena periksa. Payah nampak. Sebab orang yang periksa tu orang adil. Malaikat yang periksa. Orang tak pakai riswah. Tak pakai suap. Tu dia. Dia periksa semati. Kalau betul dengan Tuhan, dapatnya. Tak betul, tak panggil apa? Tak faham. Tu diperiksakan dia. Ada juga mereka yang tak kena periksa. Dan inilah orang yang tak kena periksa di pada masyarakat, orang yang nombor satu. Orang surga dalam hidup dunia, orang nombor satu. Maknanya orang Nabi tak ada salah. Periksa boleh tak ada orang ni. Orang jadi rasul, orang jadi nabi, tu puak ni puak tak kena periksa. Tanpa hisap. Begitu juga ada lepas tidak semaya, tanpa hisap, tak kena periksa orang jaga semua. Orang jaga semua masuk dan puak tak kena hisap juga. Tak kena tanya daripada masyarakat. Tak kena cek daripada masyarakat. Begitu juga banyak lagi orang mati syahid dan sebagainya. Puak ni salah satu puak tak kena hisap, tak kena cek lagi. Dan setengahnya satu lagi orang mati boleh mengucap. Orang mati boleh mengucap. Dia boleh cepat masuk. Dekat nak mati boleh mengucap. La ilaha illallah. Dosa dia kesalahan dia hapus. Tu dia. Masuk syurga sendiri. Ma'as sabiqin. Dakhala al-jannah ay ma'as sabiqin. Masuk syurga sekali dengan puak nabi-nabi. Puak rasul-rasul. Orang yang izin boleh mengucapkan mati. Dan setengah daripada orang pada masyarakat ahli mauqif. Setengah daripada mereka itu nyor daripada mereka itu. Setengahnya mereka itu ahli mauqif orang pada masyarakat. Mereka yang diperiksakan sedikit-sedikit juga kena tanya itu ya. Supaya dadu tanya orang tak salah. Tanya itu. Tanya sekat kata nak pergi mana weh? Nak pergi tempat orang dia boleh. Baik. Sudah, tanya nak tanya. Dia tanya tak salah, tanya sepatah. Sepatah orang mata semua pergi. Kita sebab tu apabila kita ni orang tak salah, kita bukan nabi, kita bukan rasul, tapi kesalahan kita tak ada. Kaya apa dosa kita? Di pada masyarakat malaikat tanya sepatah dua patah boleh lepas ni, boleh masuk surga dengan sendiri. Dan setengah mereka itu mereka yang dihalusikan periksanya mereka. Ada di pada masyarakat di malaikat kira sungguh, tanah sungguh, cek sungguh. Sebab dah cik orang salah. Peksak sungguh. Tu dia. Kereta salah kok dia peksak je habis. Tinggal sempat cuk dia peksak juga. Cuk hidupkan aku ni. Cuk aku. Tengok juga dia. Peksak sampai cuk, peksak sampai pintu rekod, pintu belakang, pintu rapai, sampai dia peksak sampai kes. Lepas ni apa? Ekor itu pun peksak juga. Dia peksak salah, peksak je habis. Peksak dengan halusi. Tu kalau kita kena periksa tak betul tak faham. Kita orang salah tak faham. Malaikat boleh periksa. Maka orang-orang ini orang-orang mana? Dan maka orang-orang ini orang mana? Orang yang dihalusikan periksanya. Orang yang nak periksa cara halusi.
Kena azab, buat ni tak lepas daripada azab. Kalau kena malaikat tanya, supaya kita lah, dan mula-mula masuk ke kubur tu, kena muka laki tanya, oh tak lepas lah kita. Kita pula kena jawab sendiri. Tu pakai tak lepas, pakai kenali, tak lepas dengan sebab kenali. Sampai tu panggil kita ni sunat baca talqinnya lah dah. Sunat bagi itu ajar. Semasa kita susah, malam pertama masuk kubur, hari pertama masuk kubur, hari itulah yang paling susah. Hari itulah yang paling yang paling perlu kepada pertolongan Allah itu. Maka dan di sini juga di pada masyar. Di sini juga di mana di pada masyar. Semasa kita berada di pada masyar ni, diberikan surat dan amal. Semasa nanti pada masyar itu Tuhan beri teket amalnya. Dan ditanyakan segala rasul teket amalnya kita Tuhan beri di pada masyar itu. Teket amalnya syurga ke, teket amalnya neraka, boleh hadiah di pada masyar itu. Tak apa orang ramai-ramai tu nak saksi. Kalau orang boleh terima dengan tanya kami. Kalau orang tak boleh terima dengan tanya kiri. Surat tak amalnya. Kalau ada lagi orang tak boleh hak hukum, terima surat tak amalnya, tebuk perut tubik tanya kau belakang. Terima surat tak amalnya kau belakang. 3 kali semasa terima surat tak amalnya. Ada sebelah kali ashabul yamin ahli syurga, ashabul shimal orang terima surat teh, buat hak dapat surat tak amalnya sebelah kiri, ashabul shimal. Buat ni buat teket neraka. Ada juga buat neraka hak masuk kekal. Nah, hak kekal masuk dalam neraka. Buat munafik, buat kafir semua tu buat murtad. Terima surat teh cocok tu. Cocok cak tu baik tanya lip laki. Terima surat teh nak lip laki. Tu teket masuk surga talak ciri tu. Kalau terima surat teh, surat catat teh dekat kiri masuk neraka sama tahu. Habis kejahatan dia ada ukat. Ada ukat, ada peluang untuk masuk surga. Kalau terima teket dekat dia, pak ni surga selalu. Tak nak masuk neraka dulu. Tu teket dekat dia. Ashabul shimal, ashabul yamin. Dan ditanya segala rasul pun kena tanya. Tu ada kena tanya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad SAW, semua rasul kena tanya. Tanya buku ke apa? Buku menyampaikan hukum, menyampaikan barang hak Tuhan semua sampai kepada umat. Lepas tu bukan rasul saja kena tanya. Orang terima satu nabi, satu rasul kena tanya juga. Ulama. Dan orang ahli ulama, orang pandai kena tanya. Tanya yang menyapa, dia biasa mengajar ada orang pandai. Kena tanya. Sebab orang pandai ni dia terima satu nabi, terima satu rasul. Kena tanya juga. Nabi-nabi pun kena tanya, orang ahli pun kena tanya. Tanya buku apa? Buku menyampai. Buku goyak orang. Goyak kebaikan, goyak hukum syariat, hukum halal dan sohbatan dalam agama. Kepada umat-umat. Dan ditanya umat. Umat pun kena tanya. Kita pun kena tanya. Kita kena tanya. Kita hak molek kena tanya. Kita hak tak molek pun kena tanya. Tanya Nabi besok safar. Ulama bin Hamzah. Orang ahli besok mengajar. Di masjid kita, di pondok kita, di kampung kita, ada orang mengajar, ada orang yang membayar. Kena tanya. Itu dia. Adakah menyampai segala rasul-rasul kepada mereka itu? Saya tanya. Buat rasul ni biasa menyampai kepada kamu. Buat guru, buat ustaz, buat orang ahli ni biasa mengajar, biasa menyampai kepada kamu. Kena tanya. Kena tanya. Rasul menyampai dah, ya Allah kami negeri tak betul ya. Padai pada masuk neraka tu padai yang kau. Itu dia Tuhan kata. Begitu juga dalam kampung-kampung ni orang ahli nak mengajar dah. Nah ustaz mengajar dah. Orang dakwah tak baik dah. Kami yang tak mendengar, kami yang malah padai yang kau masuk neraka. Dan kalau puak ni tak mengajar, orang ahli tak mengajar, orang pandai tak minum, sakut ni, sakut. Jadi orang puak ni, puak jahil-jahil ni boleh tarik puak ahli masuk neraka. Kalau orang ahli tak mengajar, kalau orang ahli pergi, kalau orang ahli tak minum. Untuk menyampaikan. Itu satu kewajipan, satu amanah. Satu amanah Pak Nawawi.
Jadi ilmu agama satu amal maknawi. Apabila amal maknawi kita jaga sekadar mana kita mampu menyampaikan, kita menyampaikan. Sekat mana kita kuasa, sekat mana kita mampu. Firman Allah Subhanahu wa taala, atau ayat dari Quran. Berkaitan dengan Nabi yang kena tanya, umat ni pun kena tanya. Ayat dari Quran mana? Ayat dari Quran. Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin. Al-ayat sehingga ayat. Maka semuanya Tuhan yang menanya kami, Tuhan kata kami ni, kami itu Allah. Tuhan yang banyak, Tuhan apa semuanya, semua timnya sebenarnya menanya kami. Fala nas'ala, selagi menanya oleh kami akan mereka yang disuruhkan kepada mereka itu. Mana puak-puak Rasul. Dan banyak dalam Quran selagi akan ada Tuhan nak tanya puak Rasul. Puak ada yang Rasul jadi Nabi dia tanya. Menyampaikan hukum buat Nabi semua siapa. Hak ulama-ulama, hak ahli-ahli, hak tahu dalam hukum agama ni, dalam hukum agama menyampaikan. Boleh tahu tak kepada orang yang tak tahu. Itu saya tanya. Dan sungguhnya menanya kami Taibaya. Sungguhnya selagi menanya kami akan segala rasul-rasul. Rasul pun kena tanya. Hak tahu apa? Mereka-mereka yang disuruhkan kepada mereka itu untuk menyampaikan Tuhan tanya. Dan pokok rasul pun Tuhan tanya juga di akhirat. Pendek kata kesimpulan masalah pada masa ini. Besarlah haru-haru dan susah. Besar kayaklah dan susah tepat tak ada habis jatuh ni pada masyarakat habis jatuh habis minum susah. Itu dia. Sehingga hendaklah kita yang berakal ni beringat dengan benar-benar masuk. Maknanya ingat semua hukum mati, hukum akhirat pun kena ingat semua. Itu panggil kewajipan kita. Kewajipan kita. Orang tak ingat mati langsung, tak ingat kata kena mati dia dosa. Ingat, kena ingat. Kena ingat semua. Kata hidup kita ni kena mati. Hidup kita ni kena masuk dalam kubur. Hidup kita ni kena menghadapi pada masyarakat, kena pergi akhirat. Kena ingat semua. Itu dia. Kalau tak ingat, lupa waktu yang jadi rani. Kita lupa waktu jadi rani. Jadi wasa takut, jadi wasa dapat mati lagi. Jadi balik, jadi tak gaduh. Panggil apa? Tak sibuk, tak gaduh. Dengan apa bekalan-bekalan untuk menuju ke akhirat. Jangan lupa Tuhan kita kata sama sekali akan perkara ini. Kalau waktu kita wayak, kalau Nabi dia wayak ni di pada masa semua ni jangan lupa. Itu asal pokok kewajipan kita hidup di dunia ni. Tujuan ni. Tujuan satunya tujuan pertama harta kita ke dunia ni kenal Tuhan buat langit bumi ni. Itu dia ayya'rifal khaliqahu. Kita kenal Tuhan yang buat langit bumi, Tuhan yang menciptakan kita. Kenal Tuhan. Tugas pertama kenal Tuhan. Kenal Tuhan secara ilmu tauhid boleh, kenal Tuhan secara ilmu tasawuf boleh. Pertama sekali kenal Tuhan. Yang kedua, tugas kita hidup di dunia ni, yang kedua kita tahu apa? Ayya'rifa ma yadurru wa ma yanfa'. Kita tahu bagi hak darat, bagi hak ada manfaat. Maksudnya di dalam hidup kita tahu bab hukum akal. Dalam hukum agama kita tahu hak mana wajib, hak mana sunat, hak mana haram, hak mana makruh, hak mana haram. Tahu hukum akal. Tahu bagi hak darat, bagi hak dapat manfaat. Hak yang subuh cara wajib, cara sunat itu manfaat semata. Hak yang subuh, hak yang lari secara haram, secara makruh itu ada semestilah ada kemudaratan. Tuhan lagi makan waktu, benda makruh. Tuhan lagi makan sama belajar, benda makruh. Adalah kemudaratan. Nah, kita boleh nampak kat jadi semua. Musing semua lepas hancing tu. Benda makruh tu, dia adalah kemudaratan dia. Sebab itu orang tinggal benda makruh ni sihat. Tinggal benda syubhat sihat. Tinggal benda makruh sihat. Betul dengan kajian berumur selalu. Benda haram ni benda tak boleh dah. Nah, hak Tuhan lagi secara haram, Tuhan lagi secara makruh, benda tak boleh. Benda tak ada manfaat di segi kesihatan kita. Di segi kesihatan kita tak ada. Hak Tuhan lagi
lari. Sepatutnya lari Nabi lari tidur lepas subuh. Dari segi kesihatan aku tak boleh tidur lepas subuh, tidur lepas makan. Itu dia. Dari segi kesihatan aku bawa kaji aku tak boleh. Tidur lepas asar kan boleh kan? Kesihatan aku tak boleh. Jadi hak Tuhan lari secara makruh ada hikmah dia. Hak Tuhan lari secara haram hak tu tetap. Tetap ada baiklah sampai kita tidak marah. Buat nama kita tidak marah. Itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga dalam hidup kita ni apa? Tugas yang ketiga dalam hidup kita ayya'rifa ahwalahu ba'dal maut. Kita tahu keadaan kita, kelakuan kita selepas daripada kita mati. Itu kewajipan kita. Kenal Tuhan, satu kewajipan. Tahu hukum akal, tahu darat nafa'at, satu kewajipan. Lepas tu kita tahu kalau lepas pada mati. Apa yang nak berlaku selepas daripada kita mati ni, di kubur lagu mana, pada masa lagu mana, titik sirat lagu mana, neraka syurga lagu mana. Kewajipan kita kena tahu serta i'tiqad, serta kita kena buat persiapan dan jadi untuk selamat negeri yang kekal, negeri yang kita tak kelik selama-lamanya. Mati sore tak ada pihak kelik. Tok kita mati pun tak kelik. Nyek kita mati pun tak kelik. Moh kita mati pun tak kelik. Tak kelik pun sampai kiamat. Tak tahu. Bagi beribu-ribu tahun siapa kita boleh masuk surga. Boleh puas pula. Kalau anak masuk surga, kalau cucu masuk surga, anak bini kita masuk surga, boleh puas pula dari situ. Tinggal tunggu jalan di pada masyarakat tak puas. Tapi dalam kubur boleh puas dalam kubur. Dalam kubur ni hak molek, mati molek boleh puas. Boleh ziarah bagi dalam kubur. Kemudian kata musannaf, tetapi sungguh pun perkara ini lamu susah, lamu dan susah itu. Perkara ini lamu dan susah itu, maka sungguh pun mudah Allah Ta'ala dan meringankan akan orang yang mukmin takut ia akan diata Allah. Sekali tapi kita tapi dia tapi yang tu fikir apa-apa. Kita tapi itu fikir apa molek. Kita nanti isi lagu tak apa. Untuk pada ini sekali dulu yang baik kepada Allah. Pokoknya mohon maaf dan sama-sama berdoa kepada Allah berjaya dalam kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala wa ta'ala insyaallah الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.